Iman tuan yang betul. Kalau diperhatikan, banyak peruntukan yang telah dipotong dalam bajet 2022 akibat kekurangan kewangan dan juga pendapatan negeri. Peruntukan pendidikan dipotong, peruntukan agama dipotong, peruntukan kebajikan dipotong, JKA potong, JPS potong, pejabat tanah potong, jawatan veterina potong, semua peruntukan potong. Apakah sudah terjadi pada kewangan negeri Perak? Saya rasa kebanyakan kita di sini telah mengabaikan gajah besar di dalam bilik, the white elephant in the room, nobody wants to speak about. Di mana kerajaan negeri telah rugi sebanyak 600 juta dalam projek MAPS. Dan ini telah menyebabkan implikasi yang amat besar kepada kewangan negeri Perak. Sehari kita tak selesaikan isu MAPS ini, tak mungkin kita boleh pulihkan status kewangan negeri Perak. Jadi saya juga ingin memperbetulkan ulasan Kota Tampan semalam terhadap isu MAPS yang telah dibangkitkan oleh Aulong. Bahawa Kota Tampan mengatakan dia tak boleh jawab isu MAPS kerana ia bukan di bawah pihak kerajaan negeri dan ia di bawah PCB, pihak Corporation Berhad. Ya, memang MAPS di bawah PCB. Tapi Kota Tampan jangan lupa bahawa Kota Tampan merupakan pengurusi PKMP yang mempunyai controlling interest 52.9% atas saham PCB sekaligus mempunyai kuasa untuk melantik ahli lembaga dan juga pengurusi lembaga dan CEO PCB yang mempunyai kuasa sepenuh dalam pengurusan MAPS. Dan jangan juga kita lupa, semasa MAPS dibina, pengerusi CEO PKMP dan juga CEO PCB merupakan orang yang sama. Namun saya tidak berhasrat untuk mengaitkan Kota Tampan dengan isu MAPS. Saya tahu ini merupakan masalah pentadbiran yang lama. Namun Kota Tampan haruslah mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah MAPS, memandangkan Kota Tampan sekarang sebagai MB mempunyai kuasa sepenuh untuk melantik ahli lembaga dan juga CEO PCB. Di sini ingin saya tegaskan bahawa niat saya untuk membawa isu MAPS ini ikhlas. Kita nak selesai isu ini. We have the state interest in the heart. Okay? Kita nak juga selesai MAPS ini. Dan kalau kita tengok laporan dari media-media, gambar terbaru di MAPS. Sekarang MAPS, selepas kita belanjakan 600 juta untuk bina MAPS, sekarang rumput rampai, lalang-lalang semua tumbuh. Adakah kita larat nak tengok ini yang berlaku kepada MAPS? Adakah kita akan biarlah ini berlaku selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? 600 juta. Kita sudah belanja. Kenapa kita tak buka kembali MAPS? Saya sudah buat pengiraan kasar. Kalau nak buka balik MAPS, 10 juta boleh. Kita boleh guna untuk membaiki alat-alatan. Kita boleh dapat pekerja-pekerja, 10 juta boleh. Tapi kalau dulu nak guna 600 untuk buat MAPS, kita cakap tak patut buat, 600 dibelanjakan. Sekarang tak larat nak guna 10 juta untuk buka kembali MAPS. Jadi saya haraplah kerajaan negeri boleh mendapat iktibar dari pengajaran yang amat besar ini. Dari mulanya, from the beginning, pihak pembangkang kita telah bagi teguran, kita bantah pihak kerajaan untuk tidak beroperasi timpak ini melalui GLC yang dikuasai oleh negeri, iaitu pihak Corporation Berhad. Pada masa itu, Sungai Rapat, Aulong, Setiawan, Datuk Ngeh, kita berkali-kali bantah dalam Dewan. Di sini juga kita bantah. Kita katakan it is not the state government business to run a timpak. Fungsi kerajaan negeri sepatutnya untuk membuat dasar-dasar dan polisi-polisi untuk membantu pihak swasta membuat bisnes. Dan dari pendapatan pelbagai cukai kita tax bisnes itu, kita dapat pendapatan. Itu fungsi kerajaan negeri. Namun teguran dan bantahan itu tidak diendahkan pada masa itu. Akhirnya, kos pembinaan MAPS melonjak sebanyak 237 juta dari kos asal 390 juta ke kos 607 juta. Dan sekarang rakyat negeri Perak haruslah menanggung beban hutang ini. Kesilapan kedua ialah untuk menutup MAPS pada tahun 2020 Januari. Saya rasa pihak orang ramai, orang awam berhak untuk tahu apakah yang berlaku sampai kita tutup MAPS sampai hari ini 2 tahun. Apakah yang berlaku? Dan hari ini saya ingin menceritakan ke semua, I tell all story kepada semua, mengapa MAPS hari ini tutup. Saya setuju bahawa MAPS perlu dijual kepada pihak ketiga. It is not the government to run MAPS. Saya setuju kita kena jual. Namun, jika kita nak jual MAPS,
Maps kena dijual dalam keadaan beroperasi. It must be a going concern we sell. Then only we can fetch the highest value for maps. Kita nak nilai yang paling tinggi untuk maps kita nak jual. Bukan dalam keadaan tertutup. Sama saja kalau nak jual bisnes kopitiam. Tutup 2 tahun, jual mesti tak bernilai. Kalau kita nak nilai yang paling tinggi untuk maps, kita harus beroperasi maps dan cari satu pihak ketiga yang paling sesuai, yang tawarkan harga paling tinggi, baru kita jual. Setelah 2 tahun dilelong dan sekarang tak ada apa-apa pembeli yang memberi sebarang tawaran, saya percayalah, kalau ada sebarang tawaran pun yang amatlah rendah. Dan mungkin tawaran maps sekarang hanya kurang daripada 50 juta. Iaitu kurang daripada 10% daripada kos pembinaan maps. Untuk pengetahuan semua, nilai tanah, the value of the land maps is sitting right now, tersebut sekarang dalam sekitar 60 juta. Tapi kalau maps itu dijual sebagai scrap, pembeli itu kena cost untuk to dismantle all the equipment, to dismantle maps. Jadi mungkin tawaran mereka adalah kurang daripada 50 juta. Pada April 2019, saya telah memfailkan satu usul supaya Dewan ini membahas laporan audit dalaman maps dan meluluskan supaya pihak kerajaan negeri menghulurkan bantuan kewangan kepada maps, memandangkan status kewangan maps amat genting pada masa itu. Pada masa itu saya fail usul ini tanpa apa-apa niat jahat dan dengan kepentingan negeri dalam hati. Saya berharap pada masa itu usul ini boleh mendapat sokongan bipartisan. Kerana kita nak selamatkan maps. Ini bukan soal politik pada masa itu. Kita nak selamatkan maps. Kita harap ahli-ahli dalam Dewan boleh sokong kita supaya kerajaan negeri selamatkan maps. Dan saya percaya pada masa itu, semua ahli-ahli yang duduk dalam Dewan itu pun juga percaya itu langkah yang betul yang kita kena buat. Kita kena selamatkan maps. Usul itu pernah dibincang dalam pre-council di antara kerajaan negeri dan backbencher pada masa itu dan juga telah dipersetujui bahawa usul ini dibawa ke Dewan. Namun, 2 hari sebelum usul itu dibentangkan, cenderung pada masa itu telah mengatakan dia tidak akan menyokong usul tersebut dengan alasan adung kerajaan tidak elok untuk membawa usul untuk menggesa kerajaan negeri membantu maps. Setelah cenderung memberi jaminan, dia sendiri memberi jaminan dalam media. Saya baca di sini, The Star. Perak Corporation Berhad, no need to table motion over maps. Help already coming. Ini jaminan yang dibagi oleh cenderung. Dia cakap kerajaan negeri akan bantu maps, tak payah buat usul. Jadi pada masa itu dengan jaminan cenderung, saya telah menarik balik usul yang dibentangkan dan sekarang kita tahu niat cenderung supaya usul itu ditarik bukan kerana alasan yang diberikan. Yang diberikan bahawa adung kerajaan tak elok nak bentangkan usul sebegini. Dan kita tahu sekarang niat itu adalah cenderung tidak mahu terikat dengan keputusan Dewan untuk menyelamatkan maps. Walaupun janji-janji telah diberikan oleh cenderung untuk membantu maps, namun akhirnya tidak apa-apa bantuan yang diberikan oleh maps dan akhirnya maps terpaksa ditutup akibat kelewatan membayar prinsipal sebanyak 21 juta. Ingin saya bawa perhatian kepada Dewan ini, bukan sahaja jaminan dari cenderung. Pada masa itu, surat rasmi telah dikeluarkan oleh Pegawai Kewangan Negeri pada masa itu untuk memberi jaminan kepada bank bahawa kerajaan negeri Perak akan membantu dalam pembayaran ansuran bank. Namun, surat itu saya tengok dengan mata saya sendiri dibentangkan dalam mesyuarat lembaga PCB. Memang surat telah dikeluarkan, kerajaan negeri Perak bagi jaminan hendak selamatkan maps. Namun, bank tu tak terima surat kerajaan dan akhirnya ATP telah di istihad muflis dan juga receivership telah mengambil alih. Dan setelah ditutup selama 2 tahun, apakah sudah terjadi kepada nilai maps? Pada tahun 2019, pihak PCB pernah berunding dengan beberapa syarikat swasta yang mempunyai pengalaman dalam mengendalikan timpak dan nilai kita bincang pada masa itu kita nak jual. Ada berapa syarikat yang ada niat nak beli. Dan masa itu nilai kita nak bincang beli maps adalah dengan nilai sekitar 100 juta hingga 105 juta. Kerana tanah tersebut 60 juta. Jadi kalau dalam keadaan yang beroperasi, dalam keadaan yang ada pengunjung, saya yakin kita boleh dapat nilai itu 100 juta sampai 150 juta. Namun, selepas maps terpaksa ditutup selama
2 tahun, kini nilai MAPS merosot. Dan saya percayalah, itu adalah kesilapan kedua untuk melelong MAPS dengan harga yang murah, iaitu kurang daripada 50 juta. Dan kesalahan ketiga ialah jika kita biarkan MAPS terus tutup dan setiap bulan kita akan mengalami perbelanjaan faedah sebanyak 2 hingga 3 juta. Kalau kerajaan pada tahun 2014 beria ataupun bertegas mahu melaburkan 600 juta untuk bina MAPS, kenapa sekarang kita tak boleh laburkan 10 juta untuk buka kembali MAPS? Kita boleh bawa pelancong. Dulu kata nak bawa pelancong 36 juta pelancong dari seluruh negara, dari merata-merata negara pada tahun 2020. Dan ia juga boleh memacu ekonomi. Kita boleh jana pekerjaan. Tapi sekarang, kenapa kita biar MAPS tutup saja? Namun sekarang, bila MAPS sudah siap bina, kerajaan negeri hanya perlu kurang daripada 10 juta. Jadi saya haraplah kerajaan negeri boleh menimbang semua cadangan. Let's renegotiate with the bank. Kita bayar secara ansuran untuk ada satu rationalization plan. Dan MAPS sebenarnya dia adalah self-sustaining. Kita boleh pada masa 2019 sebelum COVID, kita boleh membayar segala perbelanjaan hanya dengan harga tiket yang kita kumpulkan. Selain itu, saya juga ingin bangkit tentang isu hutang KWSP yang dihutang oleh MAPS ataupun ATP Senyap Berhad. Untuk makluman Dewan, sebanyak 217 pekerja MAPS telah digugurkan kerja untuk mengurangkan beban kewangan MAPS pada Januari 2020. Namun ingin saya menarik perhatian bahawa sejumlah lebih kurang 1.5 juta ringgit masih dihutang oleh MAPS kepada pekerja-pekerja ini. Semasa kita beritahu mereka, kita gugur kerja mereka, kita bagi jaminan kita akan bayar kembali KWSP ini. Jadi saya haraplah pihak kerajaan boleh mengambil tindakan supaya KWSP pekerja-pekerja ini dibayar. Akhirnya, saya ingin mengambil perhatian Dewan terhadap affidavit yang telah dibuat oleh bekas CEO PCB Berhad Perak Corporation, Encik Muhammad Syafiq. Dalam affidavit ini telah ada satu item yang amat penting yang saya ingin bawa. Iaitu di dalam sini terdapat satu global settlement of PKMP between PKMP dan juga PCB. Mengapa kita ada global settlement ini? Ini kerana dalam pentadbiran yang lama, setiap kali bila PKMP nak membelanjakan wang, setiap kali PKMP tak ada duit nak belanjakan wang, PCB yang terpaksa keluarkan duit. Saya bagi contoh. Kos bagi pembangunan bulatan 18 di Meru. Bulatan tu sebenarnya dimasukkan dalam kos PKMP. Tapi siapa yang bayar? PCB yang bayar. PCB bayar 9 juta. Jadi duit ni sepatutnya dibayar oleh PKMP. Ada juga di tanah-tanah PKMP. Lanai Casuarina di Cempaka, Parit. Lanai Casuarina di Kuala Kangsar. Tanah itu milik PKMP. Tapi siapa yang bayar? PCB yang bayar. Jadi I think we have to stop this nonsense. Kita harus ada satu urus tabir yang baik, good corporate governance. Saya tahu PCB itu milik kerajaan. Tapi kita hanya ada 52.9%. Masih terdapat minority interest ni. Kita tak boleh guna duit ni sewenang-wenangnya untuk PKMP. Jadi masa itu, semasa ahli lembaga, kita telah membentangkan global settlement ini di antara PKMP dengan PCB. Dan kita telah mengira ke semua duit yang telah dibelanjakan oleh PCB, we pay on behalf of PKMP, jumlahnya terdapat 92.8 juta. Di mana duit yang sepatutnya dikeluarkan oleh PKMP telah dibayar oleh PCB. Dan ini kita perlu tukar. We have to change the mindset now. PCB merupakan satu syarikat listed company di mana kerajaan negeri mempunyai 52% saham. We are the biggest shareholder. Tapi duit itu tak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk PKMP. Okay? Jadi saya harap ini kita boleh buatkan dalam masa depan dan kita boleh memperbetulkan. Jadi saya berharap poin-poin ini kita boleh ambil maklum dan kita boleh memperbetulkan dalam masa depan. Dan juga kita tidak lagi menunjukkan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan dalam pentadbiran yang lama. Jadi sekian saja ucapan saya. Terima kasih.